Okay, hello guys. So today our video might be quite long as we share about philosophy. In terms of philosophy, the explanation itself would be a bit longer. So our topic today is hegemony. Kalau anda kat sana tak pernah dengar apa itu hegemony, pastikan anda dengarkan video ini sampai habis supaya anda dapat maksud sebenar hegemony. Hegemony ini kalau kita tengok di dalam Wikipedia, ianya bermaksud hegemony is the political, economic or military predominance or control of one state over others. Itu kalau di dalam Wikipedia punya makna. Tapi namun di dalam konteks philosophical definition, it's a form of subtle subconscious control upon someone. So kat sini kita kena fokus kepada term subtle dan subconscious ni membawa erti hegemoni ini bila terjadi dalam keadaan separuh sedar ataupun langsung tak sedar yang mereka ini dihegemoni oleh seseorang. Kondisi hegemoni ini sebenarnya agak berbahaya kerana mereka yang dihegemoni ini akan mengikut secara membuta tuli kepada pihak yang menghegemoni. Banyak sangat perkataan hegemoni kan. Tapi tak apa, kita akan mula faham di mana hanya karakteristik hegemoni ini mudah. Dia not obvious and unseen by people. Dengarnya dekat phrase tu memang sangat mudah. Tapi bila kita sendiri sebagai masyarakat ataupun individu, pelajar, kita dihegemoni, kita takkan sedar benda itu berlaku. Biasanya kaedah kontrol ini terbahagi kepada dua. The first one is tangible and obvious. Kita boleh tengok kaedah-kaedah yang obvious ni macam seorang pesalah yang membuat salah, dia akan dijail. Seorang anak murid yang tak dengar cakap guru, guru tu gagalkan dia. Seorang pelajar tak ikut disiplin di sekolah, dia dikenakan tindakan disiplin. Jadi ini adalah satu kaedah kontrol yang nyata, yang jelas, kita boleh nampak ianya kaedah kontrol yang zahir. Hegemoni ini pula, dia adalah satu metod kontrol di mana ianya tak nampak di mata, sangat subtle. Kita tak sedar diri kita dikontrol, ianya sangat halus. Jadi hegemoni ini memang susah nak dikenal pasti seandainya kita tak betul-betul teliti. Jadi kita nak kena faham apa itu hegemoni dan ciri-cirinya, barulah kita boleh nampak dengan mata kasar bahawa seseorang itu dihegemoni ataupun seseorang itu sedang menghegemoni orang lain. Seterusnya, apakah objektif hegemoni itu sendiri? Jadi objektif hegemoni ini adalah to serve interest of a certain party, group or unbalanced advantages, which mean serving the interest more to one side. Contohlah, kita ada dua pihak, pihak A dan juga pihak B. Apabila pihak A menghegemoni pihak B, seolah-olah benefit hanya dapat kepada pihak A dan tak memberi langsung benefit pada pihak B, ataupun ianya memberi benefit tapi lebih kepada pihak A bukan pihak B. Di dalam istilah sains sendiri kita ada terma ni. Kita ada first mutualism, yang mana bila ada pihak A, pihak B, kedua-duanya mendapat benefit antara satu sama lain. Itu mutualism, dua-dua dapat benefit. Kedua, kita ada commensalism. Commensalism, satu dapat benefit, satu lagi tak dapat benefit langsung. Kita ada yang ketiga, iaitu parasitic. Satu dapat benefit, satu lagi mengalami kerugian. Jadi kalau nak ikutkan hegemoni ini, dia terkandung di dalam sama ada commensalism ataupun parasitic behavior. Jadi pihak yang menghegemoni ini, mereka seringkali menggunakan teknik hegemoni ini untuk mendapatkan keuntungan. Dan lebih menyedihkan lagi, pihak yang dihegemoni langsung tak tahu yang pihak A ini sedang mengambil keuntungan ataupun sedang mengaut sesuatu daripada mereka. Kita nak tengok instrument of hegemony bagaimana. Di dalam instrument of hegemony ini, dia ada dua kaedah yang selalu digunakan, iaitu metaphysical dan juga illusion. Kebanyakannya menggunakan kaedah metaphysical. Mereka akan sampaikan kepada pengikut ataupun orang yang mereka ingin hegemoni menggunakan ayat-ayat yang di luar daripada fizik, seperti berkat, rezeki, takdir, jodoh, restu. Oleh itu mereka cenderung untuk menggunakan ayat-ayat yang penuh dengan ilusi dan memberi gambaran kepada orang bahawa seandainya mereka membuat sesuatu ini, mereka akan mendapat kebaikan, sedangkan kebaikan itu ataupun kelebihan itu dapat lebih kepada dirinya sendiri. Kita bergerak pula kepada consequence of hegemony, yang mana saya kira sebagai sesuatu yang dark side.
yang tak diketahui oleh umum sama, dan ianya adalah sesuatu yang sangat sedih bagi saya, kerana those who are oppressed will side with the oppressor. Kita buat sikit analogi lah. Contohnya, kalau A menghegemoni, adalah penghegemoni, B adalah mereka yang dihegemoni, walau bagaimanapun kita campur tangan orang luar bagi tahu kepada B bahawa dia sedang dihegemoni oleh pihak A, pihak B ini akan berpihak pada pihak A. Jadi itu satu yang sangat rumit lah. Sedangkan campur tangan kita orang luar hanya untuk mendedahkan kepada dia bahawa dia sedang dianiaya. Tapi apa yang terjadi adalah dia sendiri tak nak terima, malah menyokong pihak yang sedang menganiaya dia. Yang tu antara consequence of hegemony. Secara mudahnya, yang dibuli akan menyokong kepada si pembuli, yang dizalimi akan menyebelahi kepada yang menzalimi. Itu agak mengejutkan, tapi ianya benar-benar berlaku. Okay, baik, kemudian kita akan lihat sikit kepada beberapa contoh antara 4 golongan yang mana mereka ini seringkali menggunakan hegemoni. Okey, yang pertama adalah keluarga, family. Contoh yang mudah untuk diberi bagaimana struktur hegemoni ini telah berlaku dan susah untuk kita ketepikan. Kita bagi satu situasi di mana seorang anak yang bongsu, kita katalah adik yang bongsu sekali, balik daripada sekolah, penat apa semua, buka pintu. Bila dia buka pintu, abangnya dah balik, dah relax duduk kat atas sofa. Tiba-tiba abang dia minta, "Dek, baru balik lah, tolong pergi ambil air kat dapur." So adik ni pun akan pergi ke dapur, ambil air, bagi ke abang. Bila kita tanya kepada masyarakat kita, apakah tindakan adik tu diterima? Mereka akan jawab, diterima, biasalah abang minta tolong adik. Tapi cuba kita tukar sikit situasi. Si abang baru balik daripada sekolah, buka pintu, tiba-tiba adik ada kat sofa. So adik akan kata, "Abang, tolong pergi ambil segelas air." Maka abang akan jawab apa? "Biadab, kurang ajar, adik tak guna, mengarut, tak hormat abang, tak ada adab, tak ada akhlak." Semua benda-benda ni akan keluar hanya disebabkan adik tu minta air. Sedangkan bukankah situasi yang sama berlaku seandainya abang minta tolong boleh, adik minta tolong tak boleh? So ini adalah hegemoni yang kita boleh bagi, dia ada satu double standard yang kita boleh kata kepada adik dari si abang. Dan seandainya sewaktu itu kita nak proofkan dark side tadi, sewaktu itu kita pergi bagi tahu ke adik, "Adik, tak bolehlah buat macam ni apa semua, sebenarnya kau betul." Tak, yang adik ini akan side kepada abang dan dia rasa cakap abangnya itu betul. Okey, itu contoh yang kita panggil simple lah di dalam family. Katakanlah Ali dan Abu adalah kawan. Mereka ingin tahu mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan medik ataupun perubatan. Jadi Ali merujuk kepada mak dia, datang bertelagah dengan Abu. Tapi si Abu membawa hujah daripada seorang doktor. Maka di sini kita lihat Ali tak boleh nak terima pendapat Abu, walaupun Abu dia bawa dia punya pendapat itu berdasarkan jawapan seorang doktor yang mana kita faham itu adalah lebih kredibel. Tapi disebabkan Ali ini dia menganggap bahawa cakap ibu adalah tepat, tak boleh dilawan. Lawan cakap ibu tu tak hormat, lawan cakap ibu tu derhaka. Jadi disebabkan dia hidup dalam kerangka yang berfikiran begini dan dihegemoni setelah sekian lama, maka dia tak boleh nak ubah itu. Itu situasi pertama. Cuba bayang situasi yang kedua. Ali jumpa dengan Abu, dua-dua bawa hujah daripada ibu dan ayah. So di saat itu macam mana kita nak tentukan mana satu yang betul, mana satu yang tak betul, mana satu yang lebih tepat, mana satu yang kurang tepat? Kita bergerak pula kepada yang kedua, iaitu powerful. Powerful ini merujuk pada mereka yang ada kuasa lah. Tak kisahlah mereka yang di kelas jadi ketua kelas, mereka yang di sekolah jadi guru besar atau pengetua, mereka yang dekat kampung jadi ketua kampung, mereka yang jadi ahli parlimen ataupun ahli DUN ataupun ketua negara. Jadi mereka yang powerful ini selalunya menggunakan teknik hegemoni ini juga. Contoh yang paling mudah kita boleh tengok di dalam hampir kesemua parti-parti politik yang ada dekat Malaysia, di mana pemimpin-pemimpin menggunakan kaedah ini terhadap mereka punya ahli. Maka ahli-ahli mereka ini menjadi mengikut secara membuta tuli. Bahasa kat Malaysia ni selalu kita guna apa? Macai lah. Jadi setiap parti tu dia ada macam yang boleh dikatakan setiap hari bergaduh kat social media,
tak cukup bergaduh kat social media, dia bergaduh dekat jalanan, bergaduh kat kedai kopi, bergaduhlah kat mana-mana. Dan pergaduhan itu langsung tak menguntungkan mereka. Yang untung adalah pemimpin itu, bukan mereka. Tukar parti A kepada parti B, sama. Yang bergaduh tetap tak dapat apa-apa, yang vote secara biasa-biasa ni tetap tak dapat apa-apa. Yang dapat semua kepentingan dan kelebihan itu adalah pemimpin itu, ataupun orang yang berkuasa. Jadi orang berkuasa ni, dia akan teruskan menabur janji, dia akan teruskan memberi satu ilusi kepada pengikut-pengikut dia. Baik, seterusnya contoh kita boleh ambil kepada pendidik, sama ada guru, pensyarah ataupun guru-guru sekolah pondok ke. Mereka seringkali gunakan teknik ini untuk menghentikan soalan daripada anak murid. Sebagai contoh, mereka dapat soalan daripada anak murid yang mana kadang-kadang mereka ni tak tahu nak jawab soalan tu. Mereka akan gunakan kaedah untuk menghentikan murid untuk bertanya. Apa yang disampaikan tu semua betul dan murid tak dibenarkan untuk berfikir selain daripada kaedah yang dia sediakan, semata-mata untuk menyembunyikan kebodohan diri sendiri. Jadi di dalam konteks ini kita boleh lihat di mana murid yang dihegemoni ini akan stop untuk berfikir ataupun menyoal soalan-soalan supaya dia mendapat kefahaman yang lebih. Pernah tak kita sendiri dapat cikgu yang ustaz ke ustazah ke, bila kita tanya soalan yang agak lebih sikit, dia kata, oh tak boleh tanya soalan tu, kita dah sesat, kufur. Bila kita tanya soalan tu, kita ni tak beradab, kita ni tak betul, melawan, cakap cikgu. Pernah tak kita dengar benda ni? Dan bila kita cerita mengenai powerful ni, kita juga boleh lihat daripada sekecil-kecil kuasa. Kita mungkin pernah teringat balik masa kita zaman kecil-kecil dulu, mereka yang dapat kuasa seperti pengawas. Bila si pengawas ini dia ada kuasa, dia seolah-olah akan mengancam kepada orang yang tak baik dengan dia, tapi dia akan menjaga yang rapat dengan dia, yang best dengan dia lah. Jadi kuasa ini dia akan salah gunakan. Sebesar-besar benda kita boleh tengok kejadian pada zaman Covid sekarang ni, di saat negara dilanda musibah, di saat rakyat sedang sengsara, di saat kes kita melonjak naik sehingga ke angka 3 kembali, seolah-olah kita lihat rakyat kita ditekan untuk jaga SOP. Namun pada mereka yang berkuasa mengabaikan SOP dan mereka tak dikenakan apa-apa tindakan. Dua kes yang kita nampak, satu kes Siva Gangga di Kedah dikenakan tindakan denda dan penjara. Bila kita tengok pula seorang menteri yang baru pulang daripada Turki, saya tak nak sebut nama lah, Hairudin. Tiba-tiba dia nak cover semua tu, dia bagi pula gaji dia. Jadi benda ni dia sangat inconsistent lah kalau kita tengok daripada mulut politician. Rakyat Sabah, siapa lagi untung? Dan siapakah yang kena kesan buruknya? Pada rakyat sendiri. Tapi rakyat masih sengsara. Di dalam powerful tadi kita ada bincang mengenai dengan perkataan-perkataan yang digunakan pakai oleh guru-guru ataupun para pendidik. Highlight dekat sini perkataan-perkataan yang sering digunakan pakai, seperti tak beradab. Bila student tanya, tak beradab, tak hormat, tak dapat restu, tak berkat ilmu pula. Benda-benda ni metafizik lah. Sedangkan mungkin murid itu tanya hanya untuk mendapatkan jawapan ataupun penjelasan supaya dapat lebih memahamkan diri dia sendiri. Seterusnya adalah mereka yang berada di dalam bidang bisnes. Okey, orang-orang bisnes ni kadang-kadang kita boleh teliti, kalau kita betul-betul pasang telinga, dia akan mengeluarkan ayat-ayat yang mendesak kita, seolah-olah kita memerlukan produk ataupun khidmat mereka. Sedangkan benda tu kita tak perlu. Menceritakan produk mereka ini bukanlah kehendak tapi satu keperluan. Keadaan yang mendesak itu menyebabkan kita rasa macam tak boleh kalau tak ada, tak boleh kalau tak ambil. Jadi ini adalah satu ilusi yang diberikan. Sebagai contoh benda-benda yang tak diperlukan, malulah nak cakap sebab kawan-kawan saya pun banyak terjebak juga kan. Jadi sport rim contoh yang paling baik. Kereta yang masih eloknya rimnya apa semua, kebanyakan orang dia termakan dengan penjual yang menjual sport rim ataupun terpedaya dengan ilusi yang sport rim itu mampu untuk memberikan satu status yang hot lah untuk pada yang memakai. Sedangkan kalau kita pakai rim biasa pun boleh jalan sama macam sport rim. Seandainya kita ada seorang kawan yang mana dia pun beli sport rim,
Di kala ini, kalaulah kita sebagai seorang kawan dia, kita nasihatkan dia bahawa sport rim ni tak patut ambil, kita rugi, tak patut ada. Di saat ini, adakah dia akan menyebelahi kita sebagai kawan ataupun dia menyebelahi si penjual sport rim? Selalunya dia akan menyebelahi si penjual sport rim, seperti mana yang kita dah bincangkan di dalam consequences of hegemony ataupun dark side, yang menyebabkan mereka akan menyebelahi kepada orang yang menghegemoni mereka, ataupun mereka yang ditindas akan berpihak kepada yang menindas. Kita bergerak pula kepada kategori keempat, iaitu religious ataupun keagamaan. Keagamaan ni taklah kita hanya fokus kepada masyarakat Islam, agama Islam saja, tapi kebanyakan agama pun terkesan dengan hegemoni ini sendiri. Hegemoni dalam agama ini kita boleh teliti dan faham seandainya kita tengok seorang ustaz ataupun ustazah ataupun orang yang ada otoriti agama, mereka cenderung untuk mempertahankan hujah mereka tanpa mereka mendengar hujah daripada luar. Bahkan kita tengok pecahan-pecahan kumpulan keagamaan ini sudah semakin banyak. Ada yang mengikut Ustaz A, ada yang mengikut Ustaz B, ada yang mengikut Ustaz C. Saya tak kisahlah nak ikut Ustaz mana pun, Ustaz Z ke apa ke. Tapi yang menjadi satu kecelakaannya adalah di mana mereka yang ikut Ustaz A pesan kat ni anak-anak murid, okey, Ustaz B tu dia tu tak boleh dengar cakap dia tu tak betul. Ustaz C, dia ni jangan pergi dengar ceramah dia ni Wahabi, dia ni jangan pergi dengar, dia ni Syiah. Jadi itu seolah-olah menghalang supaya dapat melihat daripada satu sudut pandang yang lain. Jadi dia seolah nak menekan kat sini, apa yang disampaikan yang itulah yang paling betul, yang itulah yang paling tepat, tak ada yang lain dah yang betul. Jadi dekat sini apa yang rugi adalah pada anak murid dia. Tapi anak muridnya ni tak sedar. Cuba kita pergi jumpa dengan anak murid dia, jom pergi dengar yang lain pula. Tak, anak murid dia akan kata tak boleh, tok guru dia je betul, orang lain tu semua sesat, blasphemous, kufur. Dan seandainya kita cakap macam tu dengan dia, dia akan ungkapkan balik perkataan daripada ustaznya yang kata kalau pergi kat ustaz lain ni berdosa lah, tak masuk syurga, hilang keberkatan lah. Jadi ini semua adalah satu ilusi yang diberikan oleh agamawan supaya setia, taat, membabi buta. Macam yang saya cakap tadi, bukan saja terjadi kepada penganut agama Islam saja, juga terjadi pada penganut agama-agama lain. Sebagai contoh, di dalam movie PK dengan Oh My God, kritikan yang berlaku kepada agamawan yang membazirkan susu yang sangat banyak dicurahkan kepada patung-patung, sedangkan ramai lagi rakyat dekat luar sana yang kebuluran dan kelaparan. Baik, yang paling menakutkan di dalam proses hegemoni ini berlaku bagi saya sendiri adalah di mana ada dua kategori yang boleh campur, iaitu mereka yang powerful dan juga religious, iaitu politician yang berperwatakan Islamik. Mereka berpakaian jubah dan sebagainya, mulut berbaur ayat-ayat Quran dan memberi ijtihad, amanat, pendapat daripada subuh sehingga ke isyak. Tapi perkataan mereka sendiri tak konsisten. Setiap kali ijtihad pendapat mereka dikeluarkan, kalau kita perhatikan, mesti benda tu menyebelahi dia. Self interest, benda ni kelakar lah. Bila sesuatu yang ada self interest untuk dia ataupun family dia saja, dia akan keluarkan nasihat keagamaan lah. Perkataan itu bukanlah mencerminkan agama, tapi mencerminkan pendirian dia demi keuntungan diri. Yang terakhir lah contoh untuk dalam bidang keagamaan dan juga powerful ni, pernah tak kita terfikir kenapa negara Arab sentiasa berperang? Sebelah sini duduk Allahu Akbar, sebelah sana la ilaha illallah. Pertembakan ini menggunakan kalimah Allah. Kita tahu dua-duanya adalah Muslim gaduh dengan Muslim, memperjuangkan agama kononnya. Seandainya mereka datang daripada agama yang sama, tak memperjuangkan self interest, mengapa perlu mereka berperang? Interest masing-masing. Soalan, adakah Nabi Muhammad melaksanakan hegemoni terhadap pengikutnya? Jawapannya adalah tidak. Seperti mana yang saya huraikan dalam objektif tadi, ianya tak ada apa-apa self interest, tiadanya self serving.
dan juga setiap tindakan Nabi Muhammad itu memenangkan orang lain, jadi menguntungkan kepada pengikutnya, bukan pada dirinya. Seterusnya, why does hegemony prolong? Kenapa hegemoni ini dia berlangsung dan seolah-olah tak ada penamatnya, tak ada titik noktah, tiada kesudahan? Adalah disebabkan masyarakat tidak dapat mengenal pasti hegemoni ini berlaku. Mereka tidak dapat sedar yang mereka sedang dihegemoni. So, hegemoni ini akan berterusan sehingga kan tu dapat identify apa itu hegemoni dan mereka sedar. Rata-rata masyarakat kita mungkin akan bertanya, macam mana kita nak tangani cengkaman hegemoni? Jadi perkara yang pertama adalah kita kena identify, kena kenal pasti dulu hegemoni itu macam mana, apa bentuk hegemoni, apa objektif hegemoni, siapa yang menggunakan hegemoni ini. Kedua adalah banyak tanya soalan, question everything. You need to question everything. Bila kita diberikan sesuatu info, bila kita diberikan sesuatu ilmu, bukan sesuatu fakta, jangan terima secara bulat-bulat, tanyakan soalan supaya kita dapat kefahaman itu. Dan seandainya pihak yang kita tanya soalan tu tak membenarkan kita tanya soalan, berkemungkinan besar anda sedang dihegemoni. Dengan itu, kedua-dua kaedah untuk overcome hegemoni, iaitu dengan identify dan question everything, adalah berlandaskan critical thinking atau berfikiran kritis. Yang terakhir, mungkin untuk lebih jelas kita memahami hegemoni ini sendiri, boleh rujuk pada video bagaimana kita nak bezakan kebenaran dan juga ilmu, iaitu epistemology of knowledge. Jadi itu saja, bye bye.